Okey, seperti mana yang cikgu boleh tengok pada sekarang ni dekat paparan skrin cikgu. Okey, ini adalah muka depan untuk Quizizz lah. Quizizz ni merupakan satu aplikasi di mana kita boleh buat quiz seperti mana yang kita buat dalam Google Form. Okey, saya tengok ada ramai cikgu yang suka buat quiz dengan Google Form dan bagi saya tidak ada masalah kerana Google Form tu dia ada fungsi quiz yang mana dia boleh check terus soalan, jawapan dia apa semua dan bagi feedback pada murid lah. Cuma untuk saya lagi suka menggunakan Quizizz berbanding Google Form. Dan ada banyak sebab lah kenapa. Okey, yang pertama sekali bagi saya Quizizz ni amat mudah untuk diakses oleh murid. Okey, dekat phone murid, dia boleh install apps Quizizz ataupun kalau dia tak install pun tak ada masalah. Kita hanya bagi link sahaja dan dia boleh sertai Quizizz yang kita buat. Okey, yang keduanya kenapa saya suka Quizizz adalah kerana dia punya bank soalan. Okey, disebabkan oleh Quizizz ni banyak digunakan oleh guru-guru, jadi kita ada banyak soalan yang telah pun siap. Jadi dekat depan ni kita just search sahaja apa yang kita nak ajar. Contohnya, cikgu bahasa Inggeris nak ajar pasal verbs. Words for primary school contohnya. Okey, kita try search. Okey, dah automatik lah ada banyak verb, ada banyak latihan berkaitan verb yang kita boleh gunakan secara terus. Okey, kita boleh guna secara terus tanpa edit apa semualah. Okey, dan yang ketiganya, sekiranya kita nak edit pun boleh. Okey, setiap kuis ni sekiranya dia punya creator tu bagi kebenaran untuk kita edit, kita boleh edit kuis ni supaya ianya sesuai dengan murid-murid kita. Okey. Dan yang keempat, kenapa saya suka guna Quizizz adalah ianya mudah untuk kita buat soalan. Okey, dia ada apps dia sendiri yang mana kita boleh create soalan menggunakan desktop lah. Dan kita juga boleh create soalan menggunakan Excel. Di mana bagi saya sangat mudah lah kita guna Excel. Kita just type, masukkan jawapan, everything, kita upload dah pun siap dalam bentuk Quizizz. Okey, dan yang seterusnya, kenapa saya suka guna Quizizz lagi adalah ni. Ni adalah fungsi yang paling utama yang saya rasa tidak ada pada Google Form ke apa. Iaitu fungsi reports. Okey, dekat fungsi ni kita boleh tengok bagaimana murid-murid kita buat kerja. Kita boleh tengok banyak mana dia salah apa semua. Kita boleh juga tengok secara overview lah soalan apa yang paling susah dan sebagainya. Okey, nanti kita akan tengok secara detail lagi lah. Okey, dan yang keempatnya dan yang last kali ya adalah benda ni kita boleh download dan jadikan sebagai bahan bukti PDPR kita. Jadi kalau ikutkan setiap kali PDPR kita kena ada assessment lah sebenarnya. Kena ada assessment. Jadi yang ni kita just download je, dia boleh download dalam bentuk PDF dan kita boleh jadikan ni sebagai kita punya bukti PDPR. Jadi senanglah kalau ada orang nak mari mantau ke apa ke, we have done something. Kita telah buat sesuatu lah selain pada video ataupun selain pada bahan yang kita bagi pada murid. Okay, jadi itu secara overview-nya itu adalah Quizizz lah. Jadi pada hari ini kita akan belajar daripada basic lah. Yang pertama, bagaimana untuk buat quiz. Okay, kalau cikgu dah ready semua, kalau dah ada yang buka laptop ke apa ke, kita boleh start dengan bagaimana untuk create quiz. Okay, sangat-sangat mudah sebenarnya. Okay, untuk create quiz, kita perlu login kepada Quizizz dahulu. Jadi kalau cikgu baru pertama kali nak guna Quizizz, cikgu Google sahaja Quizizz dekat Google. Okay, biasanya dia akan dekat atas sekali yang ni. Okay, klik pada sini. Okay, dan atasnya ada forward for teachers. Okay, pastikan kita ambil for teachers lah. Okay, kelemahan Quizizz. Quizizz setakat ni tidak ada untuk education. Tidak. Walaupun memang dibuat untuk education, tapi tidak ada akaun khas yang free untuk education. Okay, tidak ada akaun khas yang free untuk education. Kalau nak akaun khas, memang kena bayar jugalah. Tetapi, akaun khas tu hanya untuk features tambahan sahaja. Jadi kalau kita nak guna seperti biasa, tak ada masalah, free sahaja, tak perlu buat apa-apa.
Jadi dekat sini kalau cikgu belum sign up, kita sign up dahulu. Okay, kita sign up dengan email Google kita lah, paling mudah. Ini contoh. Okay. Dan yang ni paling penting cikgu. Yang ni pastikan kita pilih at a school lah ataupun personal use, kerana kalau kita tersilap ambil business ke apa, dia akan ada limitation, okay? Dia akan ada suruh kita bayar lah apa. Jangan ambil business lah, kita ambil at a school. Dan yang ni pun penting juga, pastikan kita pilih sebagai teacher, sebab untuk student ada limitations, sedikit limitation sebenarnya, okay? Kita pilih teacher. Okay, jadi ini adalah paparan bila kita pertama kali login dalam Quizizz. Okay, ini adalah lessons. Lessonsnya adalah di mana kita boleh gunakan PowerPoint untuk buat quiz. Okay, tapi yang ni rasanya saya takkan ajar hari ni sebab ada features tambahan yang perlu berbayar lah. Bagi saya tidak perlulah. Sebab kita dah belajar Canva itu, kita boleh saja gunakan Canva untuk presentation dan quiz kita gunakan Quizizz. Okay. Sekarang ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak buat quiz yang pertama kita. Okay, jadi caranya adalah kita pergi dekat create kat sini. Kalau cikgu tengok, dekat tepi sekali kita ada create. Okay, and then pastikan ambil quiz. Okay, namakan quiz ni. Contohnya saya nak buat nama quiz mengenai bahaya menghindari rokok. Okay, contohnya. Hindari rokok. Okay, saya buat kononnya adalah social studies lah. Okay, next. Okay, sini ada beberapa cara untuk kita buat quiz. Okay, dia boleh jadi multiple choice, iaitu soalan objektif biasa. Checkbox ni adalah bila murid tu kena tanda lebih daripada satu jawapan lah. Fill in the blank macam biasa soalan subjektif. Okay, fill in the blank maksud dia apa tu? Dia isi tempat kosong lah. Okay, ini poll untuk kita buat apa tu? Undian ke apa ke. Ni open-ended ni soalan subjektif macam nak buat essay, short essay ke apa. Dan yang ni slide. Untuk slide ni, kita tak akan buat hari ni lah sebab ni ada feature yang berbayar. Okay, kita ambil satu dulu. Contohnya kita ambil multiple choice. Okay, kita akan dapat paparan macam ni. Okay, soalan kita type dekat sini. Okay, ramai yang suka apa tu? Just ambil image sahaja untuk soalan ni. Okay, contohnya dia ambil gambar daripada buku and then dimasukkan soalan tu direct dalam image ni. Okay, saya tak suka buat macam tu. Saya suka lebih baik kita type sedikit soalan lah supaya paparan pada murid tu sebenarnya nampak lagi okey. Okey, contohnya saya bagi arahan pilih rasa yang sesuai dengan gambar. Okey. Dan kat sini image, saya nak upload image, saya boleh ambil image dari komputer saya. Okey, klik kat sini saja. Okey, dan saya ambil yang ni. Upload. Okey, done. Okey. Dan dekat sini ada answer option lah, apa jawapan-jawapan dia. Contohnya yang pertama ni, laporkan kepada guru. Okey, tutup hidung dan mulut. Katakan tidak pada perokok. Lari dari perokok contohnya. Okey, dan bila dah siap macam tu, kita tandakan dekat tick ni untuk jawapan yang betul. Contohnya yang atas sekali ni lah. Okey, tanda tick. Okey, dan dah pun siap. Okey, dah pun siap untuk soalan pertama kita. Klik pada save. Okey, jadi itu adalah cara paling mudah lah untuk kita create soalan. Okey, kemudian untuk soalan yang kedua, sekiranya cikgu menggunakan answer choices yang sama. Yang sama sahaja, cikgu boleh duplicate je lah. Okey, dia ada fungsi duplicate kat sini. Jadi klik pada duplicate. Okey, dan kita hanya perlu gantikan gambar sahaja. Jadi klik pada gambar image kat sini. Okey, delete yang sini dan upload yang baru.
Okey, contohnya ni. Dan klik done. Dan ni disebabkan ni gambar lain, jawapan pun lain. Jadi saya klik pada answer option 4 yang ni. Okey, dah pun siap. Ni adalah kerja paling mudah lah. Kerja paling senang untuk kita buat. Okey. Save. Kita buat 2 soalan lagi. Okey, dah duplicate juga. Okey, kemudian kita edit gambar. Delete yang ni. Okey. Dan kita ambil gambar lain. Klik done. Okey, dan pilih jawapan. Okey, dan klik save. Okey, seterusnya untuk soalan seterusnya, cikgu nak buat soalan jenis fill in the blank. Okey, isi tempat kosong. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh, kita bagi sini membahayakan kesihatan. Okey, dan cluenya adalah gambar. Tapi disebabkan oleh soalan ni cikgu tak ada gambar sesuai. Jadi agak susah lah rasanya kan. Jadi apa yang cikgu boleh buat lah, pergi saja Google. Kita Google image yang sesuai. Contohnya ni saya nak buat mengenai rokok. Okey, jadi saya pun just rokok membahayakan kesihatan. Saya just cari image je lah. Okey. Contohnya saya ambil gambar ni. Okey, bila dah ambil gambar ni, klik kanan. Okey, and then klik pada copy image address cikgu. Copy image address. And then pergi balik dekat quiz creator. Okey, dekat bawah ni, cikgu pastekan link kepada image tu. Paste balik. Okey. Jadi dia akan cari, quizzer akan cari image tu. Dah pun ada. Jadi sebenarnya sangat-sangat mudah lah. Kita just perlu copy link sahaja image. Okay, klik done. Okay. Dan dekat sini, add the answers and any acceptable alternative lah. Yang ni kalau misalnya, kita letak jawapan kita. Okay, is exactly, bermaksud mesti tepat-tepat lah. It's exactly apa? Merokok. Okay, merokok. Okay, kita boleh juga tambah alternatif lain. Okay. Alternatif yang huruf besar atau kecil tak perlu cikgu sebab automatik dia akan kira betul. Dia tak akan kira huruf besar atau kecil lah. Okey, kita buat add alternatif. Okey. Dekat sini rokok saja. Budak isi rokok saja pun kita bagi betul lah. Ataupun menghisap rokok ada budak nak buat. So, jawapan panjang. Menghisap rokok membahayakan kesihatan. Okey, bolehlah kita bagi betul juga. Okey. Okay. Jadi bila dah siap, klik pada save. Okey, dah. Kita buat 4 soalan sahaja pada hari ini. Okey. Cikgu perasan tak dekat sini dia ada 30 second, 30 second. Ini adalah berapa lama kita bagi masa untuk budak jawab satu-satu soalan. Jadi default yang quizzes tetapkan adalah 30 saat lah untuk soalan objektif dan 60 saat untuk soalan jenis subjektif. Okey, saya rasa okey lah tu. Okey, bila dah siap semua ni, okey, kita add sedikit quiz image kat sini. Tambah je image apa-apa. Okey, contoh saya ambil yang ni. Okey, select language. Language kita adalah bahasa Melayu kan. Kita boleh ambil pilih Malay. Yang ni tak penting pun sebenarnya, tapi untuk memudahkan orang lain mencari quiz kita lah. Okay, grade. Yang ni boleh lah budak just satu first grade. Ni ikut pada US lah. KG tu adalah kindergarten. And then first grade sampai contohnya ni adalah syllabus tahun 3. Kita guna fourth grade lah kononnya. Okay, who can see this quiz? Yang ni adalah bergantung cikgu lah. Sama cikgu nak gunakan sebagai public atau private. Kalau public tu maksudnya siapa-siapa sahaja boleh cari quizzes cikgu ni. Okay, and then click save. Okay, dah pun siap. Okay, bila dah siap, yang last kali kita klik pada publish. Okay. Sekarang ni, ini adalah public link lah. Public link untuk admin. Cikgu jangan bagi public link kepada murid. Sebab murid bukanlah sebagai admin. Dan bila kita bagi public link ni, kelemahan dia adalah dia boleh tengok jawapan cikgu.
Yang ni saya tengok terlalu ramai orang buat dekat dia share dia punya quizzes dia kononnya untuk murid jawab. Dia share dekat Facebook lah apalah. Jadi murid dah pun awal-awal lagi boleh tengok dia punya jawapan. Saya tak berapa sesuai kat sini lah. Jadi cara untuk kita menggunakan quizzes ni nak kita bagi pada murid adalah dengan pilih dua ni. Iaitu instructor led session dengan synchronized learning lah. Tapi cara yang paling berkesan untuk PDPR ni adalah assign homework lah sini. Synchronized learning ni. Okay, assign homework. Klik pada assign homework. Okay, atas kan ada deadline sampai bila kita boleh bagi murid ni jawab. Contohnya untuk subjek, satu subjek tu seminggu kan. Kita bagi dia masa seminggu lah. Daripada hari ni 8, daripada 7 hari bulan sampai ke 14. Okay, sampai ke minggu depan. Okay, sampai pukul berapa everything kita tetapkan. Okay, and then kita boleh klik. Oh, sebelum tu kita tengok bawah dulu. Okay, adaptive learning ni kita tak boleh on sebab ini adalah feature tambahan dan tak perlu sebenarnya. Okay, kita tengok pada general setting dahulu. Okay, general setting yang pertama ni, participant attempts. How many times can participant take this quiz? Berapa kali seorang murid kita tu boleh jawab quiz ni? Jadi ikut pada cikgu, kalau cikgu nak buat benda ni sebagai test ke apa ke, mungkin kita boleh buat 1 ataupun 2 kali lah. 1 kali pun dah cukup. Okay, kalau misalnya saya lagi suka untuk PDPR, kita guna unlimited je sebab kita nak dia belajar daripada kesilapan dia kan. Okay, show answers during activity. Yang ni bermaksud, lepas budak jawab satu-satu soalan tu, kalau dia jawab salah, dia terus akan keluar jawapan yang betul. Yang saya tak sukalah benda ni, kita buat validate only. Okay, validate only ni bermaksud dia akan bagi tahu saja sama ada jawapan tu betul ataupun salah. Kita juga boleh buat off. Off ni dia lagi direct. Lepas budak jawab, dia pergi pada soalan seterusnya. Lepas jawab, pergi soalan seterusnya. Saya tak suka mana yang ni kecuali kalau saya tengah buat ujian. Okay, kita lagi suka buat validate. Validate ni adalah di mana budak, dia tahu soal jawapan dia tu betul atau salah dan dia akan cuba lagi nanti. Okay, show answers after activity. Yang ni kena buat sama ada questions only ataupun off. Kalau tak, budak dah pun tahu jawapan dia lah. Okay, saya suka tunjuk off lah. Saya suka off kan dia. Okay, power up. Okay, quizzes ni, dia macam main game tau cikgu. So, budak jawab banyak-banyak soalan, dia ada power up dia. Maksudnya kalau budak tu salah, dia dapat power up untuk redeem balik question tu. Untuk jawab balik soalan yang betul apa semua. Kita boleh on yang ni lah. Kecuali kalau kita rasa memang kita nak buat secara kompetitif. Maksud kita nak ada scoreboard, nak ada apa. Yang ni kita off lah kalau nak buat macam tu. Sebab ia jadi sedikit tak adil sebenarnya. Okay, timer. Ini adalah kita guna je default timer yang kita dah tetapkan tadi. Okay, show leaderboard. Okay, yang ni saya suka. Show leaderboard bermaksud murid tu dia akan sentiasa tengok siapa yang berada di atas. Okay, dia akan sentiasa tengok siapa kawan dia yang berada di atas dan berada di bawah dia dari segi markah. Jadi ini sebenarnya dia create satu competition. Okay, di kalangan murid. Dan ini yang menyebabkan murid ni suka sangat sebenarnya. Okay, shuffle question. Saya suka yang ni. Maksudnya soalan tu tak ikut urutan kita tadi, shuffle saja. Shuffle answer option pun saya suka yang ni. Dia akan shufflekan pilihan jawapan tu. Okay, redemption questions. Redemption question ni maksudnya kita allow untuk murid tu jawab balik soalan dia salah semasa dalam game. Okay, kalau cikgu nak bagi adil, tak perlu. Okay, offkan dia. Play music, ikut pada murid macam mana, tapi disebabkan oleh PDPR, ramai murid yang kata dia punya internet connection tak bagus, kita offkan dia. Okay, meme. Meme ni macam benda-benda yang kelakar lah. Contohnya kalau budak tu betul, keluar meme apa-apa semualah. Okay, yang ni kalau misalnya kita rasa memang budak kita internet tak apa okey, kita just off je lah. Okay. Dan last kali, kita dah siap semua, klik pada assign. Okay. Bila dah assign tu, kita nak bagi kepada budak, kita hanya perlu klik pada share link sahaja. Dia dah ada link kat atas ni, kita copy link dan bolehlah kita pastekan link tu dekat group WhatsApp. Okay, contohnya kita ada group WhatsApp kat sini. Okay, kita boleh paste terus ke dalam group WhatsApp kita lah. Okay, saya suka cara macam ni. Okay, contohnya saya buat setiap lesson saya akan buat macam ni.
Okey, ada tarikh, ada hari, ada apa dan saya ada lesson dahulu. Watch the video. Ni adalah video yang saya buat. Kemudian barulah saya masukkan quizzes. Okey, jadi setiap lesson kita tu, kita buat quizzes sebagai dia punya assessment. Dan macam mana murid tengok soalan kita tu. Jadi kita tengok dari segi macam mana murid tengok. Okey, dia copy link. Saya masuk yang murid punya. Contoh yang ni. Okey, ini adalah paparan murid. Saya rasa semua orang tahu tapi kita just tengoklah. Okey, untuk nama ni cikgu pastikan cikgu beritahu pada murid gunakan nama sebenar. Kalau cikgu nak buat secara serius ataupun gunakan nama yang sama walaupun dia test banyak kali. Jadi contoh sini saya buat Anis. Anis saja, okey. Klik pada start. Yang ni tak payah ajar murid, memang murid boleh senang saja boleh belajar sendiri je. Dan start game. Okey. Dan ni adalah soalan yang akan keluar lah. Okey, dekat telefon pun akan keluar lebih kurang macam ni. Jadi murid akan jawab. Okey. Ini adalah validate only. Maksud dia akan beritahu betul atau salah. Okey, macam ni murid boleh type sendirilah. Merokok contohnya. Klik submit. Dia akan beritahu correct. Dan dekat sini adalah dia punya scoreboard. Jadi kalau ramai murid, banyaklah nama kat sini. Okey, contohnya ni. Dan bila kita jawab soalan yang bila murid jawab soalan yang salah, contohnya yang ni, dia akan beritahu ini adalah salah sebab kita ambil option validate only tadi. Okey. Dan yang last kali ni, inilah dia akan keluar markah ni pada murid. Okey, jadi apa yang murid jawab, semua yang murid jawab ni kita boleh tengok dari segi analisa. Jadi bila semua murid kita dah jawab, kita cuba pergi kat analisa, iaitu dekat reports. Okey, kita klik pada report kat sini. Jadi ini adalah quiz yang kita buat. Dan kita boleh pantau murid mana yang dah pun buat quiz. Dan kita boleh juga tengok satu-satu cikgu. Contohnya kita tengok Anis ni. Ada satu salah ni. Soalan apa yang dia salah? Jadi kita klik pada nama Anis. Dan dia akan tunjukkan soalan mana yang betul, soalan mana yang salah. Jadi inilah yang bagi saya sangat-sangat berguna sebenarnya. Dan sangat-sangat penting sebab kita nak bagi feedback balik pada murid. Okey, kalau kita just jawab saja kita tahu budak ni jawab betul yang mana salah, mana just ada markah saja. Bagi saya agak tak berguna lah situ sebenarnya. Kita kena ada analisa kita sendiri. Dan yang ni cikgu, contohnya cikgu terlampau rajin dah pada hari tu. Cikgu boleh print. Okey, kita boleh print kat sini. Ada option untuk print kat sini. Dan kita boleh print analisa murid ni. Okey, soalan mana yang betul, soalan mana yang salah, berapa skor dia, berapa markah dia, berapa lama dia ambil untuk jawab soalan tu, berapa semualah. Kita boleh tengok semua benda. Okey. Cikgu boleh search dalam PDF dan jadikan ini sebagai cikgu punya bukti PDPR. Okey, jadi benda ni saya rasa dia sangat menarik sebab dia ni kalau menggunakan Google Form kita terpaksa buat manual cikgu. Okay, kita terpaksa gunakan sedikit formula and everything. Terpaksa buat manual lah untuk dapatkan report macam ni. Report yang complete macam ni. Okay. Dan cikgu boleh tengok ni saya punya account. Saya sangat-sangat menggunakan quizzes ni hampir setiap kali lesson lah. Okay, dan saya ajar sebenarnya banyak subjek lah. Saya juga ajar pendidikan Islam. Saya juga ajar bahasa Inggeris tingkatan 1. Dan bahasa Inggeris macam biasalah, matematik dan juga subjek-subjek lain. Jadi kalau tengok, kita ambil contoh salah satu yang ni. Okey, macam mana budak saya jawab. Okey, dekat sini cikgu kita boleh tengok dia punya skor dia. Dan dia punya ranking dia. Jadi inilah yang budak saya agak gila lah sebenarnya. Dia nakkan untuk berada di tempat yang pertama. Okey, dia akan sentiasa ulang-ulang buat quizzes tu sampailah dia dapat betul semua. Okey, kita boleh kata dia dia just ulang-ulang, dia tahulah jawapan dia sebab dia dah eliminate semua jawapan yang salah everything. Tak apa cikgu. Sebab kita punya purpose PDPR ni untuk bagi dia belajar, bukannya untuk dapatkan markah yang tinggi kan. Okey, jadi dengan buat macam tu sebenarnya tanpa disedari dia telah pun belajar something. Okey, dan cikgu boleh juga, contohnya cikgu kata, kita nak ambil ranking untuk attempt yang pertama saja, percubaan yang pertama sahaja.
Okay, jadi kita boleh klik pada sini showing best ni kepada showing first. Okay, maksudnya ni adalah percubaan pertama dia. Percubaan pertama dia siapa yang dapat ranking pertama and everything lah. Yang macam biasa kita boleh klik pada sini. Kita boleh tengok soalan mana betul, mana salah dan sebagainya. Kita juga boleh tengok pada soalan questions. Yang ni yang saya paling suka guna, questions ni. Okay, dan kita boleh tengok soalan, setiap soalan tu berapa orang yang betul, berapa orang yang salah. Dan soalan mana yang paling ramai salah. Okay, kita boleh sort kat sini. Tukar sort kepada accuracy. Okay, jadi ini ia akan sort kepada yang paling atas ni adalah soalan yang paling ramai betul. Dan yang paling bawah adalah soalan yang paling ramai salah. Contohnya saya soalan has, have, had ni adalah paling ramai salah. Each of you sepatutnya single kan. Jadi kena guna has. Jadi paling ramai dia buat had contohnya. Jadi kita tahulah apa topik, apa language item yang kita kena ajar balik pada murid. Okay. Apa benda yang kita perlu tekankan balik pada murid melalui analisa macam ni. Dan ni yang benda yang bagi saya benda mahal lah dalam quizzes ni. Okay, dan kita boleh download laporan ni, kita boleh download apa tu soalan jugalah. Okay, ni dari segi overview. Overview ni akan tunjukkan ikut pada setiap murid. Okay, murid ni betul soalan mana, murid ni salah soalan mana, dan kita boleh download semua ni, cikgu. Okay, kalau saya download, klik pada download. Okay, ini adalah dalam bentuk Excel. Jadi dia akan tunjuk nama dan juga soalan. Okay, contoh Idham. Okay, Hanin jawab apa? Amin jawab apa? Anis jawab apa kat sini? Kat depan ni ada berapa orang jawab betul, berapa orang jawab salah, berapa unattempt. Unattempt ni maksud dia tak buat soalan tu. Okay, dia skip soalan tu. Okay, sebenarnya skip ni lebih pada disebabkan internet connection sebenarnya. Okay, contohnya budak ni, internet connection dia terputus. Okay, sebab itulah dia tak jawab soalan tu. Tapi tak apa, dia boleh try banyak-banyak kali kan. Okay, jadi benda ni kita boleh juga print dan jadikan bahan bukti PDPR kita. Dan dekat sini ada plagiar level, iaitu markah ranking tadilah. Okay, dekat sini juga yang best cikgu, dia boleh tengok kepada apa device yang murid gunakan. Contohnya Ilham ni yang dapat 90 ni yang menggunakan iPhone. Hanim ni SMA307 ni adalah Samsung. Ni guna Lenovo. Mia ni tidak generate smartphone semula. Okay, ini adalah info tambahan lah yang saya rasa kita tak boleh dapat lah daripada menggunakan Google Form ataupun menggunakan apps lain. Okay, jadi contohnya sekiranya cikgu nak print soalan pun boleh cikgu. Soalan yang kita buat tadi kita nak print balik. Okay, contohnya sekolah dah buka balik and everything. Kita nak print soalan kita. Jadi kita pergi sahaja dekat library. Okay, dekat library ni akan ada semua soalan yang kita pernah buat lah. Okay, contohnya saya ambil yang ni. Year 4 revision module. Okay. Dan saya nak printkan soalan ni untuk bagi dalam kelas. Jadi ada option kat atas ni untuk print. Okay. Dah pun boleh print. Jadi cikgu, contohnya cikgu menggunakan kaedah PDPR secara online dan offline. Ada murid yang tidak boleh menjawab secara online. Jadi cikgu boleh letakkan print yang ni dan letakkan dekat pondok jaga ke mana ke untuk murid jawab. Jadi setiap murid tu dia punya assessment masih lagi benda yang sama. Menggunakan benda yang sama. Ada murid yang boleh jawab secara online dan ada juga murid yang boleh jawab secara offline. Okey, dekat bawah ni ada answer key lah. Kalau cikgu tak nak answer key, just option dekat atas ni, antikkan answer key. Yang ni kita boleh ubah font size. Yang kita boleh ubah bagaimana nak ada checkbox ke tak perlu checkbox ke. Okay, nak buat show answer option ke tak ke. Okay, yang ni tak kena ada lah ni. Okay, jadi ini adalah benda yang bagi saya yang sangat-sangat mudah lah untuk cikgu gunakan. Dah buat soalan tu boleh bagi secara online dan boleh juga bagi secara
offline. Okey. Okey, seterusnya Egu, macam mana kita nak gunakan fungsi explore ni? Contohnya pada hari tu, cikgu ada banyak kerja kena buat, memang tak sempat nak buat soalan sendiri. Jadi senang saja cikgu, janganlah cikgu copy sahaja link yang orang lain buat dekat dia paste kat Facebook ke mana ke WhatsApp ke Telegram ke and then bagi pada murid. Jangan buat macam tu cikgu. Sebab apa kalau kita buat macam tu, macam mana? Budak tu dia hanya jawab saja. Kita tak ada analisa cikgu. Dia tak ada report. Okey, jadi yang ni pastikan cikgu gunakan fungsi quizzing untuk search. Okey, jadi cikgu masuk dalam akaun cikgu, search sahaja. Contohnya, hari tu cikgu mengajar matematik. Okey, tahun 6. Okey. Matematik just enter saja dan dia akan cari yang murid yang soalan yang dah pun dibuat oleh cikgu-cikgu lain. Okey, contohnya atas ni ada kuis matematik tahun 6. Okey. Klik kat sini. Okey, cikgu rasa ni adalah sesuai untuk murid cikgu. Dan bila dah buat macam ni, okey, cikgu klik pada assign homework. Okey, pastikan assign homework. Okey, ni adalah cara yang betul. Yang assign homework ni macam tadilah. Kita buat macam tadi saja. Ini barulah cara yang betul untuk bagi kepada murid. Dah klik assign dan dia akan keluar link macam tadi. Jadi kita share link. Okey. Kenapa? Bila kita buat macam ni, barulah benda ni akan ada dalam kita punya reports. Okey, contoh cikgu, dah pun ada kat sini, matematik tahun 6. Okey, kalau cikgu just bagi link sahaja yang cikgu ambil daripada mana-mana, kita tak akan dapat reports ni. Sedangkan ini adalah benda yang paling penting bagi saya. Ini adalah fungsi yang paling penting dalam quizzes. Okey. Boleh follow cikgu? Okey, saya terusnya guru. Bagaimana kita nak edit soalan orang lain? Okey, saya sebenarnya macam mana? Saya tak berapa gemar cikgu gunakan yang ni. Kecuali kalau kita memang tak ada masa lah. Okey, sebab kalau saya tengok soalan saya terlalu banyak di-copy dan diedit oleh orang lain lah. Jadi kita macam mana? Kita buat soalan susah and then tiba-tiba orang lain ambil, dia letak nama dia. Tapi tak apalah, kita just tunjuk sebab quizzes bagi kebenaran untuk kita buat yang ni. Okey, contohnya ni ada soalan matematik. Cikgu search dekat quizzes ni keluar soalan matematik dan ada soalan cikgu rasa tidak sesuai dengan anak murid cikgu dan cikgu nak edit yang ni. Jadi quizzes sebenar kan kita copy dan edit. Okay, ada kat sini option copy and edit. Okay, klik pada situ. Dia akan create, duplicate dan masuk dalam library kita. Okay, jadi sekarang ni kita dah pun boleh bagi kita dah pun boleh edit. Okay, edit soalan ni. Jadi sebagai contoh, yang soalan pertama ni, kita tak nak soalan ni. Okay, kita edit balik. Kita tulis balik apa-apa and everything. Dan untuk cikgu matematik juga, okay, kita ada fungsi math equation kat sini ya. Jadi saya rasa untuk sekolah rendah mungkin tak banyak mana, tapi kita try lah tengok. Math equation ni dia ada banyak equation yang kita boleh, maksudnya tak boleh tarik secara keyboard lah, kita boleh ambil dekat sini. Contohnya kita guna fungsi tambah tolak darab bahagi ke ataupun fungsi kuasa ke apa. Tapi rasanya kalau rendah tak ada sangat kan. Okay. Dan ada banyak lah. Ada Greek letters dan ada banyak-banyak simbol lain jugalah. Okay, contoh nak buat senang je. Nak buat 8 bahagi lah sebab bahagi tak ada simbol je. 8 bahagi. Okay, 4 contohnya. Insert. Dia keluar macam ni. Dan bolehlah kita edit dia punya jawapan. Okay. Jadi itu adalah cara untuk kita edit soalan orang lain. Kita boleh rename kan, kita boleh tukar image, kita boleh buat semua benda. Dan last kali kita boleh klik publish. Dan yang tak bestnya tu adalah bila kita klik publish tu, automatic soalan tu menjadi kita punya, hak kita, pada orang lain yang buat ni. Okay, kita punya hak. Macam ni saya edit, dah pun jadi macam saya yang buat soalan ni. Okay, jadi itu adalah fungsi edit dalam soalan. Okey. Dan yang saya rasa terakhir sekali saya nak ajar pada hari ini adalah bagaimana kita nak buat soalan ni menggunakan Microsoft Excel sahaja. Okey, ada cikgu dia tak suka benda remeh macam-macam ya. Bila kita buat soalan kan, contoh English, vocab lah contohnya.
Okay, dia tak suka nak klik satu-satu ni. Dia tak suka benda ni. Dia suka macam type keseluruhan terus. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah, cikgu tengok dekat sini, dia ada option import from spreadsheet. Okay, klik pada option ni. Okay, yang pertama sekali kita kena download dahulu dia punya template. Jadi ini adalah download template. Klik dekat sini. Dan kita buka template ni dalam file Excel. Okay, ini adalah file Excel di mana kita boleh buat soalan kita, type je terus apa semua. Okay, yang pertama sekali adalah question text lah soalan dia. Yang kedua adalah question type. Type ni maksudnya apa jenis soalan. Okay, ini option 1, 2, 3, 4 ni adalah pilihan jawapan. Yang ni correct answers, maksudnya jawapan mana yang betul. Dan time in second lah, berapa lama masa untuk murid jawab dengan image link. Image link optional lah, optional saja. Kalau cikgu ada image, boleh letak image kat sini. Okay, kenapa saya rasa senang? Contohnya saya buat soalan tu kan. Okay, contohnya kita buat there are many in the jungle. Okay, question type kita buat sama je, multiple choice. There are many trees. There are many. Dan dekat sini correct answer saya sentiasa buat satu. Time in second, 30 second contohnya. Okay. 30 second image ni tak perlu. Okay. Dan kemudian soalan yang kedua. There are many on the road. Jadi saya copy saja. Saya copy saja semua benda. Pilihan jawapan yang betul masih lagi satu. Saya tukar je yang ni. House. Please. Oh, sorry. Cars. House. Jadi sebenarnya bagi saya lebih cepat. Okay. Lebih cepat. Dan bila dah siap tu, kita boleh upload lah. Okay. Contohnya kita buat ini. Kita boleh save. Okay. Soalan kita tadi. Okay. Klik pada button ni. Dan kita upload soalan kita buat tadi. Resist. Okay. Okay. Klik save. Okay. Dah pun ada soalan. Okay. Jadi bila cikgu nak buat soalan yang banyak, sebenarnya cara ni mungkin lebih cepat. Okay. Berbanding dengan klik satu-satu lah. Okay. Jadi itulah quizzes. Itulah benda-benda yang kita boleh gunakan untuk quizzes dalam PDPR kita. Dan bagi saya yang paling utama sekali quizzes ni, dia ada reports ni. Yang mana kita boleh tengok prestasi setiap murid kita lah. Sepanjang masa dia jawab soalan-soalan ni. Okay. Okay, jadi saya rasa itu sahaja benda yang utama. Saya buka untuk sebarang soalan lah. Ada soalan siapa-siapa? Guru-guru kalau ada soalan nak tanya, boleh kemukakan pada kita punya sesi ataupun just type je dekat chat box tu. Mr. Hafiz. Ya. Kat sini ada Cikgu Zul ni dia kata cepat sangat. Mungkin Mr. Hafiz boleh rewind balik. Mungkin ada rakan-rakan yang masuk lambat ke, baru join kita punya bengkel ni. Mungkin Mr. boleh start balik daripada mula. Jangan bukan kata sampai habis. Macam mana nak starting dulu. Boleh ke? Okay, boleh. Just intro dia macam mana. Mungkin kawan-kawan dia dah masuk lambat dah. Mungkin nak intro dia macam mana. Kalau dah intro tu mungkin dia boleh dapat lebih nampak kot. Boleh kan, Mister? Okay, boleh. Okay, jadi hari ni kita belajar mengenai quizzes lah, cikgu.
Jadi yang pertama sekali kita kena buka quizzes dulu lah. Okay. Jadi cara nak buka quizzes mudah sahaja. Kita hanya perlu search sahaja dekat Google. Okay. Kita search quizzes. Dan biasanya dia akan keluar yang paling atas kat sini lah. Quizzes. Jadi just klik pada sini. Okay, kerana saya dah ada pun akaun yang saya buat tadi, terus masuk kat sini lah. Kalau cikgu belum buat akaun lagi, kena klik pada sign up dahulu. Okay. Tak apa, kita cuba sign up yang baru. Sekejap lah. Okay, kita search balik quizzes. Okay, klik sini. Okay, jadi ini adalah paparan pertama. Sekiranya cikgu belum lagi sign up quizzes sebelum ni lah. Jadi untuk quizzes ni, kita just klik pada sign up. Okay, kita boleh sign up dengan Google saja, lagi mudah. Okay, pilih akaun kita. Okay, dan ni yang paling penting yang saya sebut tadi. Iaitu kita mestilah ambil ni sebagai kita using dekat school ataupun personal. Okay, kita ambil school. Dan yang ni juga penting, pastikan kita pilih sebagai teacher. Okay, sebagai teacher. Dan ini adalah paparan pertama bila kita dah pun register untuk quizzes. Okay, jadi bila dah masuk quizzes ni, perkara pertama yang kita nak buat mestilah cara nak buat quiz kan. Okay, jadi yang pertama sekali pergi pada create. Cara nak buat quiz lah. Okay, kat sebelah sini ada button create cikgu. Klik create. Okay, klik pada quiz. Dan kita bolehlah buat quiz kita sendiri. Okay, contohnya kita nak buat quiz mengenai vocabulary contohnya. Okay, vocabulary 4. Okay, relevant subject English. Okay, klik next. Okay, dan ni adalah jenis-jenis soalan yang kita boleh pilih. Okay, kita nak buat jenis soalan apa. Okay, kita yang paling common sekali adalah multiple choice lah. Jadi kita ambil yang multiple choice. Okay, dan ini adalah paparan di mana kita boleh create kita punya soalan kita. Jadi contohnya disebabkan oleh quiz ni adalah berdasarkan gambar. Jadi saya nak ambil gambar yang saya dah ada daripada laptop contohnya. Jadi saya just klik pada image kat sini. Okay, add. Nah, saya cari gambar saya. Okay, contoh saya nak guna gambar ni. Okay, klik done. Okay, and then kita boleh tulis soalan. Apa soalan dekat atas ni. Contohnya, choose the right sentence. Okay, kemudian dekat bawah ni adalah answer option kita. Okay, apa pilihan jawapan kita lah. Contohnya jawapan yang pertama kita nak buat. Okay, there are many ducks. Okay, answer option yang kedua, there are many birds. There are many elephant contohnya. Dan bila kita nak pilih jawapan yang betul, kita just klik je pada button tick kat tepi ni. Okay, okay, contohnya jawapan betul, there are many ducks. Okay, dan klik save. Okay, dan kita nak buat soalan yang kedua, contohnya kita nak gunakan format yang sama dan jawapan yang sama, kita boleh klik duplicate lah. Kalau tak klik duplicate pun, kita boleh klik dekat bawah ni. Okay, soalan yang kedua, contohnya saya ambil ni multiple choice. Okay, ambil image juga. Dan kali ni saya nak ambil image daripada internet. Saya tak ada. Image yang saya nak tu, saya tak ada dalam laptop saya. Contohnya saya nak ambil gambar elephant, tapi tak ada dalam ni. Okay, jadi apa yang saya boleh buat, saya pergi saja dekat Google, buka Chrome tab yang baru.
Saya search elephants. Okay, cari image elephant. Okay, carilah gambar yang kata tidaklah terlalu besar lah supaya senang untuk dia load. Saya ambil yang animate lah, animation contohnya ni. Ambil yang ni. Kemudian saya klik kanan pada gambar ni. And then saya klik pada copy image address. Okay. Kemudian saya balik semula kepada tab quizzes saya. Okay, saya pastekan image tadi, link image tadi. Jadi klik kanan dan pastekan dia. Jadi automatic quizzes akan cari image ni dan masukkan dalam soalan kita. Jadi ni apa? Okay. Answer option tu contoh elephant. Okay. Birds. Duck. Okay. Dan pilih jawapan betul lah elephant. And then click save. Okay. Jadi bila kita dah pun siap buat soalan kita, okay, kita letak sikit quiz image. Quiz image ni apa-apa sajalah gambar berkaitan dengan quiz kita. Okay, saya ambil je gambar apa-apa pun. Okay, contohnya. Okay, ambil grade daripada berapa. Contohnya ni daripada first grade sampai fourth grade. Yang ni tak penting cikgu tapi just buat sajalah. Okay, dan yang last kali klik save. Okay, bila dah siap semua, klik publish. Okay, dah pun siap, dah pun publish. Okay, jangan copy link ni bagi pada murid. Okay, saya dah ulang tadi, jangan copy link ni bagi pada murid sebab ini adalah link bagi admin. Bermaksud dia boleh edit soalan ni, dia boleh tengok jawapan soalan ni. Jadi yang tu kita nak bagi pada murid lah. Kita buang yang ni. Okay, bila dah siap untuk bagi pada murid, sekali lagi, kita boleh gunakan fungsi assign homework. Okay, fungsi assign homework. Dekat atas ni adalah deadline dia. Sampai bila murid boleh jawab soalan ni. Contohnya kita bagi seminggu sampai Ahad depan. Okay. Dan dekat bawah ni ada beberapa option lah. Yang ni participant attempts ni bermasa berapa kali dia boleh cuba. Kita buat unlimited. Show answers during activity. Tunjuk jawapan semasa aktiviti. Bagi saya no lah. Validate saja. Nak beritahu saja betul atau salah. Show answers after activity. Okay, bagi saya juga off kat sini. Tak perlu nak tunjuk jawapan lagi supaya murid boleh try. Okay, power up ni adalah permainan lah untuk budak dapat bonus point apa semua. Saya suka guna yang ni sekiranya nak buat test yang kata just fun saja. Untuk murid belajar, gunakan power up ni supaya murid boleh dapat markah lagi tinggi menggunakan power up lah. Kemudian timer, default timer yang kita tetapkan tadi. Show leaderboard yang ni penting supaya murid tahu ranking dia. Shuffle question bagi saya juga penting supaya murid dia tak boleh nak jawab sama-sama. Maksudnya kau soalan satu lain, kau soalan satu lain. Okay. Dan shuffle answer option pun saya suka buat yang ni supaya murid tak tengok jawapan yang sama lah. Redemption question bermaksud murid boleh try balik soalan yang dia salah. Okay, untuk play music dengan show meme, disebabkan internet kita tak okay, kita off-kan lah ini. Bila dah siap option ni cikgu, klik assign. Okay, yang ni semua option ni adalah bergantung pada cikgu. Klik assign. Dan dah pun boleh share link kat sini. Okay, klik pada share link. Copy link. Dan boleh dah kita link ni kita paste dekat Google WhatsApp ke apa ke. Contoh saya ada Google WhatsApp kat sini. Okay, boleh paste dekat sini. Jadi bila murid klik pada link ni, terus dia akan pergi pada quiz yang kita buat tadi. Okay, dia terus akan masuk dalam paparan macam ni lah, sama ada menggunakan laptop ataupun dekat telefon lah biasanya. Okay. Saya tutup. Yang ni saya buka yang paparan murid lah. Senang. Okay. Jadi copy link ni. Okay, dan bila murid dapat paparan ni, dia boleh bagi nama dia lah. Dan pastikan kita beritahu murid lah supaya menggunakan nama sebenar dan menggunakan nama yang sama saja setiap kali dia jawab soalan. Okay, and then klik start. Okay.
You are the first to join. Kalau dah ada pun murid yang lain, dia akan tunjuk nama murid lain lah join. Okay, then start game. Okay, ni adalah soalan yang kita buat tadi. Dekat atasnya ada timer cikgu. Dekat telefon pun akan nampak ni. Timer ni. Okay. Dan makin cepat budak jawab, semakin tinggi markah dia lah. Okay, contohnya saya nak jawab salah. Dia akan tunjuk incorrect kat sini. Dan last kali dia akan tunjukkan berapa. Okay, ni redemption question sebab kita bagi on tadi. Jadi murid, dia akan bagi option untuk murid jawab balik soalan yang salah. Okay, saya ambil yang ni lah. Saya ambil soalan jawapan yang salah juga. Okay, contohnya. Incorrect. Jadi markah dia tak akan berubah. Dan ini adalah dia punya ranking lah. Last kali dia akan tunjuk markah dan segalanya lah kat sini. Okay. Okay, cikgu. Dan sekiranya cikgu nak buat test menggunakan quizzes ni. Okay, maksudnya kita tak nak benda-benda mengarut tadi redemption question ke apa. Kita nak buat test. Boleh juga, cikgu. Contohnya pada hari tu, tiba-tiba lah internet dekat sekolah, dekat kampung tu sangat-sangat laju dan semua murid boleh log in pada masa yang sama. Contohlah. Okey. Jadi kita boleh gunakan quizzes ni untuk buat test, nak buat ujian. Okey, contohnya saya ambil salah satu saya punya quiz. Okey. Yang tadi kita ambil assign homework kan. Okay, untuk buat test, kita ambil yang ni. Okay, instructor led lesson. Okay, yang ni kita klik pada start live quiz. Kita klik pada classic. Okay, ni untuk buat test. Untuk buat test di mana semua murid jawab pada masa yang sama. Okay, this is susah nak buat tapi saya tunjuk je lah sebab ada option ni. Okay, klik pada classic. Okay. Klik pada klasik dan klik pada test. Okay. Klik pada test. And then, macam biasa, attempt dia kita tengok pada option setting dia. Attempt dia kita buat sekali je lah sebab ni adalah test kan. Okay, dia kena show answer dia off semua. Shuffle question kita on. Shuffle answer pun kita on. Okay, continue. Okay. Untuk test, okay, mula-mula kita ambil link kita bagi pada budak kita. Okay, link. Klik pada dekat sini gua. Share via. Okay, copy link. Okay, kemudian letakkan dalam group ke apa. Contohnya ni. Okay, contoh kita masuk pada paparan murid. Jadi dekat murid, bila dia masuk link tu, dia kena tunggu dahulu cikgu. Dia masukkan nama dia klik start. Okay, you are the first to join. Dia kena tunggu dahulu orang lain masuk. Okay, contoh saya masuk satu lagi. Okay, klik start. Okay, jadi ni murid saya yang kedua, dia boleh tengok, oh Anis dah masuk. Dan dekat paparan cikgu, okay, ni adalah paparan cikgu. Okay, dekat paparan cikgu, kita dah tengok dah berapa orang murid kita yang dah masuk. Okay, dan bila kita dah ada semua murid masuk, bolehlah kita klik pada start. Dan semua murid akan jawab pada masa yang sama. Kita tengok sini, dia keluar masa sini. Okay. Dan dekat sini, lepas murid jawab, tengok saya ambil yang ni, contoh saya ambil. Dia tak ada validation, tak ada apa. Ni betul-betul macam jawab test. Lepas pergi satu soalan, pada soalan seterusnya. Okay. Dia tak ada validation, tak ada tunjuk markah, tak ada benda-benda macam tu. Dia memang betul-betul macam ujian lah. Okay, contohnya ni. Okay. Jadi itu adalah menggunakan fungsi test dalam quizzes. Okay, jadi saya tutup yang ni. Okay. Dan bila dah siap semua, dia akan tunjukkan markah bagi setiap murid ni paparan cikgu. Dekat leaderboard ni lah, dekat ni. Ni paparan cikgu, kita boleh tengok pada setiap murid tu jawab dah banyak mana and everything. Okay, selain daripada itu juga cikgu,
Okay, kita boleh gunakan fungsi yang sama, iaitu instructor led lesson. Tadi kita ambil test. Kita boleh juga ambil fungsi klasik dengan team. Okay, klasik dengan team ni adalah benda yang sama juga, iaitu semua murid jawab pada masa yang sama. Tetapi klasik ni bermaksud dia ada benda yang macam biasa tadi. Dia ada memes, dia ada music, dia ada apa tu, tunjuk soalan yang jawapan yang salah, dan dia ada juga power up ke apa ke. Jadi yang bestnya kalau guna klasik ni, disebabkan oleh murid tahu mana soalan dia salah, dia boleh try sekali lagi, adalah murid boleh bersaing antara satu sama lain pada dalam masa yang sama tu. Dia tengok berapa orang, siapa yang dah naik atas, siapa yang turun bawah, apa semuanya. Okay. Jadi itu adalah satu lagi fungsi dalam quizzes. Okay. Jadi saya buka untuk jika ada soalan lain lagi. Okey, sini ada soalan daripada Cikgu Saida. Salam, murid boleh hantar soalan pada hari sama atau memang perlukan tempoh masa? Okey, dan penggunaan data yang tinggi tak murid? Okey, yang pertamanya soalan tu murid boleh hantar pada masa yang sama ke apa ke? Yang tu bergantung kepada kita. Okey, contohnya saya buat apa tu? Satu assignment. Saya ambil assignment ni, matematik. Saya bagi sebagai homework. Okey, jadi dekat sini saya boleh tetapkan. Contohnya, saya memang nak budak jawab hari ni juga. Jadi saya ambil tarikh hari ni, 7 hari bulan. Saya bagi masa hari ni, kau boleh buat sampai pukul 12. Ataupun sampai pukul 11. 11.15 malam. Okey, 12 jam daripada sekarang. Kita boleh buat macam ni. Ataupun kita boleh bagi sebagai homework selama 1 minggu. Okey, sampai 14 hari bulan contohnya. Okey, kalau saya, nasihat saya sebagai seorang cikgu jugalah, lebih baiklah kita bagi homework ni supaya dia tak ada lambakan homework. Takkanlah contohnya satu kelas tu ada 3 kali masa yang kita 1 minggu, takkanlah 3 quizzes kan. Lebih baik kita limit pada 1 ataupun 2 sahajalah. Saya lagi suka 1 quiz untuk 1 minggu. Okey, berbanding dengan 1 quiz untuk 1 minggu ataupun 2-3 hari lah, berbanding dengan 3-4 quizzes 1 minggu tu. Sebenarnya membebankan murid lah. Okey. Yang kedua mengenai adakah banyak menggunakan data, yang tu sebenarnya bergantung pada soalan kita. Sekiranya soalan kita sangat banyak menggunakan gambar, dia akan ambil data. Tapi macam mana? Dia tak adalah banyak sangat data sebab satu gambar ni dia tak sampai 1 megabyte pun sebenarnya. Hanya beberapa kilobyte sahaja. Okey, berbanding dengan kita buat Google Google Meet ke apa ke, sebenarnya lagi banyak data lah. Saya boleh kata penggunaan data ni hampir sama macam kita guna Google Form. Okay, hampir sama macam kita guna Google Form, kecuali kalau kita letak ada music, ada memes, ada apa benda-benda tu, mungkin banyak sikit data lah. Tapi bukanlah sampai sampai dia jadi hampir 1 gig ke, sampai 500-600 megabyte ke, tidaklah, tidak sampai tahap tu. Dan saya tak sure yang ni, tapi kalau ikut apa yang murid-murid saya guna tahun lepas, quizzes ni termasuk dalam e-learning. Bermaksud dia akan ambil data yang percuma yang diberikan oleh kerajaan Malaysia, oleh government kita lah. Dia tak akan guna data data yang murid subscribe sendiri. Dia akan guna data free yang government bagi tu. Okey, ini berdasarkan pengalaman pada tahun lepas lah. Tahun ni saya dah tak ada murid, saya tak tahu lah macam ni. Okey. Kemudian murid boleh hantar jawapan kuis bila masa ikut tetapan tarikh yang kita pilih masa setiap. Ini dia tolong jawab kot. Konsep okey, tak ada. Okey, rasanya itu sahaja saya rasa soalan. Okey, jadi saya serahkan baliklah kepada pengacara majlis.